إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعزاء وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حاج محمد عيسى بن أحمد منصور وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 136, huraian sifat salbiyah. Huraian sifat salbiyah. Salbiyatun, sifatun salbiyatun. Sifat salbiyah yang dinyatakan iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala. Ta'ala ada alif. Lil hawadith, qiyamuhu ta'ala. Ta'ala ain tu ada alif. Ta'ain alif lam ya. Binafsi. Dan wahdaniyah, waw tu alif tak ada, waw hadal alif nun yata, alif tu buang, waw ha bukan waw alif ha, waw ha sahaja. Ada liquid pada, tak ada liquid potong je lah. Wahdaniyatun adalah sifat yang menyatakan perkara yang tidak layak bagi Allah.
Maknanya sifat-sifat ini, itu 5 sifat ini menyatakan Allah Ta'ala itu tidak layak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. 5 sifat ini menyatakan Allah Ta'ala itu tidak layak ataupun tidak sekali-kali bersifat dengan sifat kekurangan. Bahkan Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan itu tidak ada di zat Allah, tidak maujud pada kharij. Jadi pada diri Allah tu tak ada dan tidak dapat diterima pada akal. Ini tiada maujud pada zihin. Jadi sifat ini tak maujud pada sifat kekurangan bagi Allah itu, tidak maujud pada kharij dan tidak maujud pada zihin. Tapi sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi dan wadaniyah itu dia maujud, tidak maujud pada kharij tapi maujud pada zihin. Yang tak diterima pada akal tu, yang tak layak tu, yang tidak patut ada pada hak Allah, yang mustahil ada pada Allah Ta'ala, yang tidak sekali-kali ada pada zat Allah Ta'ala tu yang kata tak maujud pada zihin. Tapi sifat kesempurnaan itu ada pada zihin. Tak layak Allah Ta'ala tak layak bersifat kekurangan itu maujud pada zihin, tapi tak maujud pada kharij. Macam mana nak faham dia? Dia tulis tak maujud pada zihin, tak maujud pada kharij. Yang kata tak maujud pada kharij tu sifat yang tak layak itu. Allah Ta'ala ada mula. Itu dalam kitab tauhid dia kata gini, tulis kat bawah. Di dalam kitab tauhid ulama menuliskan, di dalam kitab tauhid ulama menuliskan sifat salbiyah itu adalah sifat hal. Ha alif lam titik. Sifat ini tidak maujud pada kharij sifat ini tidak maujud pada kharij tetapi maujud pada zihin. Tetapi maujud pada zihin. Baik, kita terangkan sikit. Arti tidak maujud pada kharij ialah, arti tidak maujud pada kharij ialah sifat itu tidak ada pada diri Allah.
tetapi ianya boleh dipaham dengan akal. Zihin tu maknanya akal. Kharij tu diri Allah. Zihin tu akal. Baik, contohnya sifat baqa, artinya kekal. Baqa artinya kekal. Mafhum kekal itu ialah mafhum kekal itu ialah Allah tidak ada mula. Allah tidak ada mula. Allah tidak ada mula. Titik. Perkataan Allah tidak ada mula itu perkataan Allah tidak ada mula itu tidak ada pada diri Allah. Bukan, gini. Perkataan tidak ada mula itu tidak ada ain, tidak ada ain dirinya pada zat Allah. Titik. Tetapi boleh dipaham dengan akal. Tetapi boleh dipaham dengan akal. Titik. Boleh dipaham dengan akal ini, boleh dipaham dengan akal ini dikatakan maujud pada zihin. Maujud pada zihin. Dah, titik.
Baik. Jadi nak faham dia macam mana? Nak faham dia, kita kata begini. Kelapa muda, kelapa tua, kelapa muda warna hijau, kelapa tua warna coklat. Betul tak? Kita tengok kelapa muda, kita kata kelapa kalau kita tengok kelapa hijau, kita kata kelapa muda. Kita tengok kelapa warna coklat, kita kata kelapa tua. Kamu nampak ke muda dengan tua dia tu? Yang kamu nampak tu kelapa. Nampak tak muda dekat kelapa tu? Kamu nampak kelapa ke kamu nampak muda? Kalau kelapa coklat pula, kamu kata kelapa tua. Kamu kata kelapa tua ni nyok tua mungkin. Kalau orang Perak, orang Utara panggil nyok. Kalau nyok itu buah, kalau nyok-nyok tu ikan. Tengok kelapa warna hijau, kamu kata kelapa muda. Kamu nampak tak muda dia? Mana nampak? Ya, aku nampak kelapa muda pun dah nampak. Kamu tak nampak muda dia, yang kamu nampak kelapa. Betul tak? Cuma kamu faham dia tu muda sebab warnanya hijau. Itu kata maujud pada zihin, tak maujud pada kharij. Muda tak dapat dilihat, cuma dapat dipaham. Tua pun tak dapat dilihat, cuma dapat dipaham. Tengok budak, tengok satu orang umurnya 20, kita panggil dia orang muda. Satu orang lagi umur dia 60, kita panggil orang tua. Kita nampak ada muda orang tu? Tak nampak. Kita tengok muka dia, kita tengok tegap dia, kita tengok tampan dia. Kita kata dia muda. Dia muda tu kita faham dia, tengok. Tapi tak nampak ain diri kita, yang kita nampak diri dia ya. Begitulah orang tua tadi. Itulah maknanya tidak maujud pada kharij, tapi maujud pada zihin. Faham? Sifat tu tak ada pada diri Allah, tapi boleh kita faham. Ya, dia tu tidak lain adalah diri Allah. Sifat tu tak ada pada diri Allah, tapi tidak lain itu adalah diri Allah. Sifat tidak ada mula tu, ya, tidak ada pada diri Allah, tak dapat dilihat, tapi tidak lain itulah Allah. Itu namanya tidak maujud pada kharij, tetapi maujud pada zihin. Tak dapat dilihat dengan mata, tapi boleh dipaham dengan akal. Itu dinamakan sifat hal. Sifat hal adalah sifat yang menyatakan keadaan Allah tu, situasi Allah. Itulah namanya sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Baik.
Begitulah dengan kidam. Kidam maknanya sedia kala. Artinya apa dia? Tidak ada mula. Tidak ada mula, mafhumnya tidak ada mula. Tidak ada mula tu yang dinamakan salbiyah. Kidam, kidam tidak ada mula. Baqa kekal. Tadi saya kata apa? Dia kidam ke baqa? Belum mula tadi saya kata apa? Kidam ke baqa? Baqa. Silap sebut. Kidam tu maknanya tidak ada mula. Tidak ada mula tu maknanya kidam artinya sedia. Kidam artinya sedia, mafhumnya tidak ada mula, begitu. Tidak ada mula tu tak ada ain dirinya pada zat Allah, tapi boleh dipaham dengan akal. Tidak ada ain dirinya pada zat Allah itu dinamakan tidak maujud pada kharij, tapi boleh faham dengan akal yang ianya bukan lain daripada diri Allah. Itu namanya maujud pada zihin. Gitu. Itu kidam. Kalau baqa artinya kekal. Baqa artinya kekal. Mafhumnya Allah tidak akan musnah. Tidak akan musnah tu tidak dapat dilihat dengan mata, kerana ain diri sifat itu tidak ada pada zat Allah, tetapi boleh dipaham dengan akal. Maka boleh dipaham dengan akal itu dikatakan maujud pada zihin. Macam huraian kidam tadilah juga. Jadi dinamakan sifat baqa itu ialah sifat hal. Sifat hal, macam juga kidam. Semua lima sifat ni dinamakan sifat hal. Begitulah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tidak serupa dengan yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith artinya tidak serupa Allah Ta'ala itu dengan segala yang baharu. Mafhumnya apa? Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk itu tidak ada ain dirinya pada zat Allah. Dan tentulah tidak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi boleh dipaham dengan akal. Tidak dapat dilihat dengan mata kepala dikatakan tidak maujud pada kharij. Boleh dipaham dengan akal dikatakan maujud pada zihin. Dan qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih artinya Allah berdiri dengan sendiri. Mafhumnya apa? Allah tidak berhajat kepada sesuatu.
Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat kepada apa? Allah tak berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Allah tidak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Allah tak berhajat kepada manfaat dari makhluk yang ia jadikan. Allah tak berhajat kepada manfaat daripada hukum yang ia turunkan kepada hamba-hambanya, yang ia tetapkan pada hamba-hambanya. Maka tu namanya Allah tak berhajat kepada sesuatu. Maka dinamakan tidak berhajat kepada sesuatu itu salbiyah. Ya, tidak berhajat kepada sesuatu itu dinamakan salbiyah, iaitu menafikan. Dinamakan juga insilabun, iaitu ternapi. yakni ternapi Allah berhajat kepada sesuatu. Ternapi Allah berhajat kepada sesuatu itu, dia tidak maujud pada kharij, ain dirinya tak ada, tapi boleh dipaham dengan akal, yakni maujud pada zihin. Maka sifat ini pun dinamakan sifat hal. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah artinya keesaan. Wahdaniyah artinya keesaan. Mafhumnya ialah Allah itu tidak berbilang-bilang. Allah itu tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang apa? Tidak berbilang-bilang pada zatnya, tidak berbilang-bilang pada sifatnya, dan tidak berbilang-bilang pada perbuatannya. Tidak berbilang-bilang itu tidak ada ain dirinya, maka tak dapat dilihat, maka dinamakan tidak maujud pada kharij. Tetapi boleh dipaham dengan akal. Boleh dipaham dengan akal itu dinamakan maujud pada zihin. Baik, lima-lima tu saya sudah terang, sudah banyak kali. Sudah banyak kali. Ini yang kali yang keberapa pun dah tahu. Jadi wajib kita faham sifat-sifat itu, jangan sampai salah faham. Selalu orang salah faham pada qiyamuhu ta'ala binafsi. Selalu orang salah faham pada qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa yang dia faham? Dia faham Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu, maka dia faham apa? Dia faham Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pertolongan sesiapa pun di dalam perbuatannya. Maka itu salah. Itu bukan mafhum pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tak berhajat kepada penolong ataupun sesuatu di dalam perbuatannya. Itu adalah Maha Esa Allah pada perbuatan.
Maha Esa pada af'al, bukan pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Maka faham molek sifat 20 ini. Sebab tu kena mengaji. Kitab tauhid ni mudah macam mana pun kena ngaji. Tak boleh baca sendiri, takut salah faham. Sebab kadang-kadang musannif, pengarang kitab ni, dia tulis maknanya tu dia tulis sikit je, tapi dia nak kena purai panjang baru boleh faham. Ni macam saya tulis ni 1, 2, 3, 4, 5 baris je, tapi nak faham dia tu kena huraian yang panjang baru boleh faham. Dah hurai panjang pun tak boleh faham juga lagi. Maknanya kena mengaji tu kena lama, tak boleh sekali ngaji. Tauhid ni ilmu falsafah, ilmu mantik. Dia kena gunakan akal yang panjang untuk memahami dengan jalan. Lepas ngaji kena mutla'ah. Tak boleh nak faham juga, kena muzakarah. Dah boleh faham, kena muhafazah, kena hafaz. Lepas tu pula kenalah mudawimah, berpanjangan mengaji tu, supaya ilmu yang kita ngaji, yang kita ingat tu tidak lupa. Tak bolehlah dia kata, oh dulu Jah 5 ngaji dah, Jah 5 dulu umur 11 tahun. Boleh ingat ke hari ni dah umur 110 tahun? Tak payah 110 tahun. Jah 5 ngaji, Jah 6 lupa dah. Dosa temberang. Pasal Nabi dah khabar, afatul ilmi nisyanun, penyakit ilmu itu lupa. Kita lupa duit tak kat mana tak apa, tu biasa, tak berdosa pun. Tak namanya nyok, tu namanya lumrah. Orang yang banyak ingat ilmu, benda-benda dunia dia lupa, tu lumrah. Lumrah orang banyak mengingati ilmu, perkara dunia dia banyak lupa. Orang ada ilmu selalunya kurang hartanya. Orang banyak ilmu galibnya kurang harta. Orang banyak harta galibnya kurang ilmu. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni amat banyak ilmu, tapi amat miskin. Dalam 4 orang sahabat Nabi tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Ali yang paling miskin. Dan Nabi ambil dia jadi menantu. Nabi suka orang miskin punya. Tu Nabi. Baik. Jadi kalau dia tak lupa ilmu, dunia dia banyak lupa, itu lumrah orang berilmu. Dia ambil pen tak kat telinga. Lepas tu dia cari, mana pergi pen aku? Tak ada, aku tulis. Dia tulis apa? Dia tulis ilmu. Dia tulis tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu, kasarab, ke apa. Lepas tu dia sangkut pen kat sini. Dia pun duk ingat ilmu tu, dunia aja lupa. Tu lumrah orang yang banyak ingat ilmu, satu benda dia akan kurang. Dia tak akan syumul. Tak ada orang tu, dia ingat ilmu, dia ingat dunia, dia tak pernah lupa. Tak ada. Kalau ada tu nadir, barangkali ada. Kalau ada tu nadir. Apa nadir? Jarang-jarang. Itu kata nadir. Galibnya kalau dia banyak ingat ilmu, dia akan banyak lupa dunia. Sampai kadang-kadang pun dia terlupa dunia. Macam orang ingat Allah, dia lupa dunia. Orang yang fana fillah, dia lupa dunia. Faham? Tak apalah kalau kita lupa dunia. Orang panggil kita absent minded. Tak apa, asalkan kita remember of Allah.
Faham? Ingat Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan remember of Allah itu, ingat Allah Ta'ala itu, tatmainnul qulub. Jadi orang yang bahagia, jadi orang yang so very happy. Happy dia kita nampak macam susah, dia tu happy, dia nampak kita pula yang macam susah. Kita mana tahu hati dia kan? Orang ingat Allah ni dia tak macam kita ingat dunia. Kita ingat dunia dia nampak rumah usianya ulama tu ya. Basikal pun tak ada, jalan kaki. Dia pula tengok kesian kita. Dia doa pada Allah, ampunilah dosa dia, dia tak tahu. Itulah dia. Kacamata orang dunia tak sama dengan rasaan mata hati orang-orang Allah. Jadi kita belajar tauhid ni nak jadi orang-orang Allah, bukan nak jadi orang dunia. Faham? Jadi kalau orang kata nyanyok tak apa, don't angry. Jangan marah. Pasal apa? Memang gitu dah. Orang banyak ingat ilmu dan banyak ingat Allah, dunia dia lupa. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia masih Allah, tak ada selain melain Allah. Maka dia lupa dunia. Kadang-kadang terlupa makan. Makan pun dia lupa pasal asyik dengan bizikrillah. Faham tak? Itulah kita mengaji tauhid tu nak jadi lagu tu, rasa hidup bertuhan. Tapi sebelum rasa hidup bertuhan, hendaklah kenal sifat-sifat Tuhan dulu. Takut nanti Tuhan yang kamu ingat tu bukan Tuhan yang bernama Allah, yang sebenar-benar Tuhan itu. Takut Tuhan tu yang kau faham Tuhan berhala, ataupun seumpama berhala. Jaga baik. Akhir zaman banyaknya orang beribadah menyembah hawa nafsu, iaitu beribadah tapi riak, beribadah tapi ujub, beribadah tapi sum'ah, beribadah dalam takabur, beribadah dalam hubbud dunia, beribadah dalam su'uzzon bin nas wa billah, jahat sangka dengan orang, jahat sangka dengan Allah Ta'ala, beribadah dalam tamak halaba kepada dunia, beribadah tapi ada hasad, al-hasadu ya'kulul amal. Pasal apa? Ibadah tanpa mengenal Allah, ibadah tanpa mengenal Allah, jadilah a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebab tu faham ilmu molek. Orang faham ilmu pun kadang-kadang masuk neraka tambah tak ada ilmu. Orang ada ilmu pun terkadang masuk neraka, bahkan terkadang dia masuk neraka lebih dulu daripada kafir menyembah berhala. Apatah lagi tak ada ilmu. Maka jangan dipaham begini, kalau kita mengaji tak beramal, nanti masuk neraka lebih dulu pada kafir menyembah berhala. Kalau lagu tu tak sah ngaji ya weh, lambat sikit masuk neraka. Itu pahaman orang bodoh. Maka kita jawab pada nafsu kita, kalau orang alim tak beramal dengan ilmu, masuk neraka lebih dulu kepada kafir menyembah berhala, apatah kita lagi? Lagilah masuk dulu pada dia. Pasal apa? Pasal kita dia sudah diberikan keimanan. Iman tu ilmu lah. Tapi kenapa kita tak mau cari ilmu yang sedalam-dalamnya untuk mengenai Allah? Baik, jangan salah faham perkataan itu. Baik, habis. Ta'rif sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Ta'rif mana pengertian ataupun falsafah sifat salbiyah. Salbiyah dikatakan juga insilabun. Kalau salbiyah maknanya
penafian. Kalau insilabun ternafi. Penafian tu kita pada pihak Allah sudah ternafi. Apa dia ta'rif dia? Pengertian dia. Sifatun dalatun. Sifatun dalatun ala nafyin ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Sifatun dalatun. Baca dalatun tu. Dia boleh apa? Dia tu dalatu. Kan sifatun dalatu. Sifatun dalatun. Lam tu ada syaddah. Ta tu dhammatain. Dhammatain tu dhammatain. Tu dhammatain. Dua, baris dua di depan. Dhammah baris satu di depan. Kalau Arab dia panggil dhammah, Melayu panggil depan. Satu di depan dhammah, dua di depan dhammatain. Macam sifatun tu dalatun. Sifatun dalatun ala nafyin ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Artinya iaitu sifat yang menunjukkan atas tertolak sifat yang tidak layak, yakni sifat kekurangan dengan Allah yang maha mulia lagi maha besar. Kata setengah pendapat ulama bahawa qidam dan baqa adalah sifat nafsi seperti wujud juga. Kata setengah ulama sifat nafsi iaitu sifat nafsiah. Kata setengah ulama qidam dan baqa tu termasuk sifat nafsiah. Jadi dia kira sifat nafsiah tu tiga: wujud, qidam, baqa. Baik, kata pendapat ini dhaif. Pendapat ini dhaif, mana lemah. Lemah. Bukan dhaif tu. Dhafun bolehlah. Ini pendapat ini pendapat yang lemah. Dhaif. Dha'ain ya fa tu baru tepat. Dhaifun. Bukan dhaifun, dhaifun. Dha'ain ya fa, dhaifun tu baru tepat. Pendapat ini lemah dan tidak boleh dipegangi. Tidak boleh dipegang. Titik. Sifat salbiah ini juga dikatakan sifat adamiyah. Adamiyatun. Sifatun adamiyatun. Sifat yang bangsa ketiadaan. Sifat yang dinisbahkan dengan ketiadaan. Berarti ketiadaan. Adamiyah tu maknanya ketiadaan. Walaupun sifat ini tiada, tetapi tidak dihukumkan tiada. Sudah. Dah tak dihukum tiada pula. Gimana? Dan tidak pula dihukumkan nafi. Kau lagi parah. Maksudnya apa dia? Sifat ini tidak ada pada ain dirinya, tapi tak dihukumkan tiada, dengan makna sifat ini boleh dipaham dengan akal. Tiada tu tiada maujud pada kharij, tapi tak dihukumkan tiada, maknanya ada pada akal, maujud pada zihin, tak maujud pada kharij. Itu maksud dia. Dan tidak pula dihukumkan nafi. Bukanlah kita tolak sifat ini. Yang kita tolak tu sifat yang tak layak bagi Allah. Ini kerana adamiyah dan nafi mempunyai maksud yang berbeza. Nafi maknanya tidak. Adamiyah maknanya ketiadaan. Nafi maknanya tidak. Adamiyah maknanya ketiadaan. Tidak dan ketiadaan hampir-hampir sama,
tapi sebenarnya berbeza. Tidak dengan ketiadaan hampir sama, tetapi mafhumnya berbeza. Apa berbezanya? Tengok kat bawah. Alif dia tulis. Apa dia? Pengertian adamiyah, ketiadaan, tiada maujud. Tu adamiyah. Ketiadaan, tiada maujud. Dia itu mana ketiadaan, tidak ada. Ketiadaan tidak ada, gitu. Bi'aba, pengertian nafi, artinya tertolak. Dia jatuh, tulis sikit tambah. Pengertian adamiyah ialah ketiadaan, artinya tiada maujud, gitu. Pengertian adamiyah ialah ketiadaan, iaitu tiada maujud. Gitu. Tambah sikit tak faham. Pengertian adamiyah ialah ketiadaan, koma, iaitu tiada maujud. Maujud tu maujud. Maujud maknanya ada lah. Tiada maujud ni tidak ada. Ba, pengertian nafi ialah tertolak. Nafi tertolak pula. Contoh kita kata apa? La ilaha illallah. La. Tidak ada lah. Allah bersifat kekurangan. Ini kita tolak sifat kekurangan tu tak ada pada Allah. Gitu. Jadi macam mana pula adamiyah? Adamiyah ni benda yang hakikatnya memang tak ada. Allah tidak musnah. Tidak musnah, memang hakikatnya tak ada. Musnah tak ada pada hak Allah. Itu kata mantik. Itu kata falsafah. Dia bercara kalimah-kalimah tu sebutir-sebutir. Ya. Satu kalimah tu ada banyak makna. Macam kita kata ketam. Yang mudah faham, ketam. Ketam ni ada 3 makna dia, faham tak? Satu namanya ketam laut. Yang tu ditangkap, direbus, dimakan, soda. Satu lagi namanya ketam kayu. Tu ketam kayu. Tak tahu ketam kayu. Ketam kayu ni tu yang mata besi tu. Orang tu asah kayu biar jadi licin. Buang selumbar dia tu. Jadi licin kayu tu. Orang kata ketam kayu. Yang ketiga, ketam padi. Ketam gandum, iaitu alat macam gunting tu. Guna nak potong padi, nak potong gandum. Ketam juga. Ketam juga. Nama ketam. Jangan salah minta tolong beli ketam. Dia nak rebuih buat ubat demam denggi. Pergi belinya ketam kayu. Rebuih sampai kemat tak apa. Silap beli. Pasal apa? Silap faham. Pasal apa? Pasal orang cakap tak mau dengar molek. Nak ketam ke? Dia kata ketam, okey faham. Tak. Pergi beli nak ketam besi. Buat apa? Nak potong padi. Nak rebuih. Macam mana? Itulah kata. Itu cakap Melayu. Cakap Melayu tu bukan mantik pun dah. Jadi begitu dah kita nak faham ni kalimah mantik ni. Ya, adamiyah, adam. Nafyun, adamun dengan nafyun ni ada 2 makna. Walaupun hampir-hampir makna ni, tapi ada 2 pengertian.
Macam juga qadim dengan azali. Qadim dengan azali. Qadim dengan azali kita dah cerita dah dulu. Baik, habis. Sambung bawah dia. Perbezaan adamiah itu umum, manakala nafi itu khas. Kha alif sad. Betul ejaan itu. Kha alif sad, khas. Perbezaan adamiah itu umum, manakala nafi itu khas. Jadi bila kita sebut kata nafi, dia khusus, nak menafikan sesuatu. Tapi bila kita katakan adamiah itu tiada tu umum, apa-apa pun boleh tiada ni. Tapi bila kita katakan nafi, tertentu benda yang kita nak nafi. Contoh la ilaha, nak menafikan tertentu pada Allah Ta'ala tu tak ada sifat kekurangan, sifat mustahil. Tiap nafi itu dihukumkan adam. Tiap tu, tiap-tiap nafi gitu. Ya alif pa, tiap-tiap buh tanda dua. Tiap-tiap nafi itu dihukumkan adam. Titik. Tiap-tiap nafi itu dihukumkan adam. Titik. Tiap-tiap adam itu tidak dihukumkan nafi. Oh, ni mantik hal lah. Cerita panjang, soalan lagi. Tiap-tiap adam, tiap-tiap nafi itu dihukumkan adam. Contohnya sifat mustahil bagi Allah, itu kita nafi, maka dihukumkan adam. Tapi tiap-tiap adam itu tak dihukumkan nafi. Tiap-tiap adam tu tak dihukumkan nafi. Tiap-tiap yang tiada tu tak dihukumkan nafi. Mana apa dia? Kekurangan tu bukanlah tak ada. Ada. Tapi ada pada siapa? Ada pada makhluk. Itu dikatakan tiap-tiap adam tak dihukumkan nafi. Sebab apa? Adam tu ada pada makhluk. Baik. Maka tak dinafikan kekurangan itu pada makhluk. Baik, kemudian katanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini dikatakan wujud pada kharij, maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Baik, tulis kat atas tu, kat atas sifat ma'ani tu tulis, sifat ini maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Minggu depan tolong tanya apa makna sifat ma'ani itu maujud pada zihin, maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Sifat salbiah tak maujud pada kharij, maujud pada zihin. Sifat ma'ani ni maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Dua-dua dia maujud. Jadi minggu depan kita sambung pula apa dia makna dia tu. Jadi minggu depan tolong tanya, tolong tanya apa makna dia. Tak tanya saya pun lupa. Baik, soalan. Dia tanya, jika suami beri arahan semasa kita mengikuti kuliah fardu ain online, bolehkah kita tidak patuh dan mengutamakan kuliah fardu ain tu? Nak bergaduh boleh. Elok-elok tak perang, dia cerai talak 3 baru hantau. Nak tanya sikit pasal apa suami tak ikut kuliah.
Tu makna suami tak ikut kuliah lah tu. Pasal suami di arahan, oi Mina, kopi awak satu. Dia duduk tengok TV berita jam 8. Yang bini duduk dalam bilik, kalau sembahyang maghrib tengok online kuliah tauhid, kita Aqidatul Mukminin. Nak pecah rahsia lah. Tak orang lain lah ni, bukan dia. Jadi dah bila laki dia panggil, oh Mina, kopi satu. Dia pun dia tanya, Ustaz, apa hukum dia? Kita ikut cakap laki, kita tak ikut apa keutamaan ngaji fardu-ain online ni. Maka saya nak jawab apa? Kalaulah kita faham benar, suami tu suruh kita pergi buat kopi, bukan kita, dia lah. Ni hak tanya ni. Laki dia suruh pergi buat kopi. Tengah duk mengaji kitab Tauhid Aqidatul Mukminin. Duk cerita bab maujud pada kharij, maujud pada zihin. Dah tak faham, dia tu buat kopi pula dah. Tak apa. Buka sound tu kuat-kuat sikit, pergi buat kopi dulu. Dia buat kopi kat suami tersayang tu dulu. Sagi dia cerai hang, susah nak cari lelaki lain. Bukan senang hari ni. Perempuan ramai, lelaki sikit. Lepas tu hal lelaki sikit ni pula, dia bukan nak kahwin 3-4. Pasal apa? Dia takut piring terbang masuk dalam rumah. Betul ya? Ni ada buat main. Jadi jagalah suami tu molek-molek. Saat lagi dia pergi hak lain baru hantar. Ni hak bertanya ni. Jaga molek. Dia duduk diam ya. Bukan bermakna dia tak apa. Ana ada buat main. Lagi jadi janda lagi. Jadi dia buat kopi dulu kat dia. Dia buat kopi dulu. Sayang, ni kopi sayang. Tak kacau you tengok online kau mengaji. Tak apa sayang, sayang kan mengaji online. Nanti kalau dah habis sekalipun, saya boleh ulang balik. Yang tak tahu tu, sayang tanyalah sayang. Sayang tanya sayang nanti. Kepala aku pula je nak tanya. Itulah cara dia. Dia taklah dia nak marah. Betul kan? Gitulah. Jadi buat air kopi tu dulu. Nanti boleh buka balik. Allah dah terlepeh pun dah tak apa. Yang bertanya ni tak apa. Pasal apa? Minggu depan, next week boleh tanya. Hak tak faham. Pasal apa? Saya tanya segala jawapan. Saya jawab segala soalan. Kalau boleh saya jawab. Tak boleh jawab, saya tanya mufti. Sekian dia maklumkan. Ya. Baik. Itu untung orang mengaji online. Pasal apa? Boleh ulang-ulang. Lepas tu boleh tanya pula. Mai soalan. Dah mai surat saman dah. Siapa pula saman ni? Apa pula dia tanya? Dia tanya bagaimana nak membuktikan bahawasanya Allah itu maha mendengar kepada orang kafir yang peka. Dengan cara membuktikan dengan bukti akal. Dia peka. Macam mana kau nak cakap? Orang kafir dia peka. Lepas tu nak buktikan dia Allah Ta'ala tu ada. Boleh? Boleh. Kena bawa pergi dekat cikgu orang peka. Jadi cikgu orang peka, dia akan bercakap dengan orang peka dengan bahasa isyarat. Yang tu saya tak belajar. Orang peka kena bawa pergi dekat cikgu yang mengajar orang peka. Dia akan gunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu saya tak belajar. Jadi yang bertanya ni Ustaz Fadil Nur, nanti kalau jumpa orang peka, kita bawa dia pergi dekat ustazah yang ajar orang peka. Dia boleh ajar bahasa isyarat untuk orang peka. Memang ada. Sebab apa? Itu sebab ada setengah ulama kata orang peka tapi tidak bisu, bahkan boleh melihat, dia tetap dihukumkan mukallaf.
Pasal orang pekak kalau dia belajar dia boleh faham. Ya. Jadi ada khilaf ulama mengatakan orang pekak ni dia mukallaf ke tidak. Semua ulama kata tidak mukallaf. Semua ulama kata mukallaf. Pasal apa? Pasal memang ada kaedah pembelajaran untuk orang pekak yang dia boleh faham. Yang susah nak faham ni ialah pekak badak. Bukan cucuk badak, pekak badak. Habaq kat dia macam mana pun dia tak mau ambil faham. Tu pekak badak ini susah nak dia ajar. Nak ajar dia senang, bawa pergi Palestin. Bagi Michigan tu kat dia, suruh dia lawan dengan Yahudi. Aku dia nak faham. Tum-tam dengan bom, kok dia nak clear sikit telinga dia. Kan senang pun nak ajar orang pekak ni. Orang tak pekak pun susah nak ajar. Kan? Tambah orang pekak. Kita yang duduk mengaji ni pun susah kita nak ajar diri kita. Macam mana kita nak ajar orang pekak? Susah, tentu lebih sukar. Jadi besar sungguh pahala cikgu yang mengajar orang pekak, sebab itu ilmu cukup cukup halus menghalusi. Mudah-mudahan besarlah pahala mereka. Sebab yang saya tahu cikgu-cikgu agama yang ngajar orang pekak ni dia kena faham bahasa-bahasa isyarat tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf. Bukan senang nak faham. Baik, soalan yang last ni, Pak ni tak mau, tak ada nak. Jika kita belajar online dan bila selesai satu kitab khatam, adakah kita dianggap selesai kadar fardu ain? Fardu ain ni dikatakan selesai sehingga kita faham ke semua tuntutan ilmu fardu ain. Kalau kita belajar sampai habis kitab tapi tak faham apa yang kita belajar, itu masih lagi belum dianggap selesai tuntutan ilmu fardu ain. Maka selagi tak faham, selagi itulah kena belajar. Dah belajar, faham kena ingat sampai mati. Barulah namanya orang yang selesai tuntutan ilmu fardu ain. Fardu ain ni ada dua yang perlu kita faham. Yang pertama, ilmu fardu ain dan tuntutannya. Yang kedua, amal fardu ain dan tuntutannya. Jadi ada dua lah fardu ain, ilmu fardu ain dan amal fardu ain. Contohnya solat. Belajar hukum hakam mengenai solat itu fardu ain. Dah faham fardu ain pula kamu pergi solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu fardu ain amal. Begitu. Jadi kalau dia tanya dah selesai kitab yang dia ngaji itu, dah khatam, dah baca doa khatam dah, adakah selesai kadar fardu ain? Selesai itu ditilik, diperkirakan selesai sekiranya dia sudah faham isi kandungan yang fardu ain dalam kitab itu. Dia faham dan dia ingat, maka selesailah tuntutan ilmu fardu ainnya. Tapi kalau dia mengaji dah 10 kali khatam, tak ingat-ingat, tak faham-faham, maka selagi itulah belum selesai tuntutan kadar ilmu fardu ainnya. Maka dia kena ngaji lagi ya. Kena mudawimah, kena panjang masa mengaji. Ngaji ni kena lama. Ya, macam orang ambil PhD ya. Sampai umur berapa tahun dia mengaji. Bukan senang. Mula-mula apa nama dia? Primary school. Lepas tu secondary school. Lepas tu second hand school. Pasal apa? SPM field. Masuk pula second hand school. Ngulang. Dah ngulang-ngulang tak layak nak masuk U. Masuk
pula tingkatan 6 atas 6 bawah. Lepas tu masuk pula matrikulasi dululah. Ni orang dah loncat dah SPM tu masuk PhD. Hebat betul. Lepas tu dah masuk ambil diploma, ambil ijazah, ada BE, ada ME, bachelor, master. Ya. Yang bachelor tu kadang-kadang anak dah 5 tapi orang panggil dia bachelor juga. Kadang-kadang dah sampai PhD tu umur 40 dah. Nampak tak? Itu ngaji lama. Begitulah nak faham ilmu ni, bukan sekadar ilmu dunia, ilmu agama lagi lah banyak ilmunya. Tauhid saja ngaji tak habis-habis. Fiqh lagi banyak. Fiqh lagi banyak nak ngaji. Ya. Tasawuf pun banyak juga nak ngaji. Orang kata ngaji fiqh, ngaji serta amal. Tauhid ngaji serta amal juga. Apa amalan dia? Amalnya menjalani jalan-jalan kesufian supaya ilmu tauhid yang kita ngaji itu jadi mulahazah dengan darah daging dan jadi orang yang benar-benar al-muwahhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, orang yang hidup yang merasakan kehadiran Allah di dalam seluruh kehidupannya, orang yang hadir dalam hatinya akan Allah. Ya, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu ma'i. Itu dah dia hakikat. Ya, ataupun orang yang mengaji tauhid yang jadi al-muwahhid itu. Ya, Allah sentiasa hadir dalam kehidupanku. Allah sentiasa ada di dalam tilik pandangku. Allah sentiasa bersama denganku. Maka itulah matlamat kita belajar tauhid, bukan hanya reti bersembang, tapi menghadirkan akan kehidupan, menghadirkan ke dalam hati akan rasa hidup bertuhan. Wallahu a'lam. Jadi fardu ain tauhid itu bukan sekadar ilmu, ya. Ilmu itu satu fasa. Dah habis satu fasa ilmu, fasa 2 pula. Apa dia? Nak menghadirkan rasa rasa apa? Rasa kehadiran Allah dalam kehidupan, rasa hidup bertuhan. Ini pun fardu ain juga. Orang siapa yang mujahadah nafsunya untuk menjadi orang yang sentiasa ingat Tuhan, lalu mati dalam mujahadahnya, maka matinya diampunkan dosa. Yang salahnya ialah dia ada ilmu tauhid tapi tidak ada jalan untuk menuju kepada muwahhid yang sebenar-benar muwahhid. Jadi jangan terhenti di atas ilmu, kena berjalan menurut jalan-jalan sufi yang tidak bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian katanya sifat ma'ani. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله